والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة والعقل وارزق برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, yakni di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung, kita mula kitab yang baru, yakni yang ada dalam kitab Jam'ul Jawami'. Sebab kalau kita tengok pada mukadimah dia tu, depan sekali sebelum ni, dia sebut kitab Jam'ul Jawami' ini iaitu kitab majmu'. Majmu' yakni himpunan karangan ulama Aceh yang dahulu-dahulu, seperti mana Hidayatul Awan, Faraidul Quran, Kashful Qiran, Taqlidul Fallah, Shifa'ul Qulub, Maw'atul Badi'ah, Dawa'ul Qulub, I'ladul Muttaqin, Risalatul Ghal. Maka dihimpun oleh Syekh Al-Fadhil Syekh Ismail bin Abdul Muttalib Al-Ashid rahimahullah, ghafirallah ta'ala wal muslimin, amin. Jadi dalam kitab, dalam sutir kitab ini ada berhimpun beberapa kitab. Hidayatul Awam 1, Faraidul Quran 2, Kashful Qiran 3, Taqlisul Fallah 4, Shifa'ul Qulub 5, Mau'izul Badi'ah 6, Dawa'ul Qulub 7, Lal Muttaqin 8, Lisatul Ghal. Ada 9 semua sekali dalam kitab Jam'ul Jawami'. Cuma dia mari dalam bentuk sikit-sikit saja. Jadi pada malam ini kita mula pada kitab baru dalam kitab Jam'ul Jawami' ini juga, itu pada muka surat 63, iaitu baru ni kita telah habis dah, berkaitan dengan fadilah sabar, yang mana yang terhimpun dalam kitab Shifa'ul Qulub. Dalam kitab tu habis dah. Pada malam ini kita masuk kitab baru dalam kitab Jam'ul Jawami' juga. Wasadisu Kitabul Muwa'azatul Badi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah pada memberi rezeki akan segala hamba-Nya, Allah yang mukmin dan kafir di dalam negeri dunia ini, lagi yang amat mengasihani akan segala hamba-Nya yang mukmin dalam negeri akhirat itu. Qala al-musannif qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi pengarang kitab ini Syekh Ismail, yang alim, al-allamah ni, orang alim sungguh. Dia karang kitab ni. Dia kata, aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah, pada memberi rezeki akan segala hamba-Nya yang mukmin. Jadi ke mana-mana pun kitab-kitab semua dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya di kalangan ulama-ulama yang mu'tabar, dia tidak akan tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Kerana sabit dengan hadis Nabi SAW, banyak yang menceritakan kelebihan orang yang membaca Bismillah. Kita nak mula sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa-apa pekerjaan baik,
yang bentuk harus, apatah lagi yang bentuk sunat, maka disuruh kita memulai Bismillahirrahmanirrahim, kerana ini mendatang keberkatan. Orang yang selalu baca Bismillah ni, kalau nisbah pada permulaan dia nak belajar, dia tulis sebelum nak mengaji, dia pun tulis Bismillahirrahmanirrahim. Berkat pada pengajian, pada menuntut ilmu dia tu. Ilmu dia tu kalau dia dapat akan mendatang keberkatan. Itu di antaranya. Itu di antaranya. Hatta kita beli kitab baru pun, kita sebelum kita letak nama kita tu, Bismillahirrahmanirrahim. Tu dululah. Tunggu dulu aja begitulah, supaya nak mendapat keberkatan. Cermat orang dulu, sehingga kitab dia hadir begitu lama. Ada kita duk baca sekarang ni, kerana penuh dengan keberkatan. Dia kadang-kadang benda kecil saja, benda sunat, pada pandangan orang nampak sunat saja. Tapi bismillah tu, Bismillahirrahmanirrahim tu besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada pandangan manusia yang setengah kasal, yang setengah ada sifat-sifat yang malah pada diri dia, bismillah, buat barang saja. Saya dah baca bismillah, saya baca doa-doa tertentu dah, itu lebih lagi. Cuma kita disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu di antaranya. Tiap-tiap pekerjaan tu Bismillahirrahmanirrahim, melainkan pada tempat itulah, tempat-tempat yang tidak disayuki ke, tak setiap sayuki. Contohnya dia nak iqamah, nak azan ke, dia pun pergi kat mikrofon, dia pun kata Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahu akbar, Allahu akbar. Tu kadang tidak disunat, sebab dia sudah zikir dah. Tapi ramai orang buat begitu di masjid-masjid. Kalau kita musafir mana-mana, sebelum azan tu, dia pergi kat ni dulu, kat mikrofon nak azan tu, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu tak disunat. Kalau saya nak baca juga, tak masalah, cuma tidak sayugia. Itu di antaranya. Jadi ada tempat-tempat dia, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, membaca pada tempat haram tak boleh, melainkan tanda-tanda tak boleh, melainkan kita baca dalam hati, itu lain. Jadi apa-apa permulaan yang dibuat oleh para ulama, kitab ni dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, kata ulama, kita baca dengan penuh yakin, insyaAllah akan hadir tu, akan hadir keberkatan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Penting sekali dengan panggil hakul yakin lah, hakul yakin. Kita mula ainul yakin dulu, baru pergi hakul yakin. Tu contohnya kita telefon seseorang, kita nak pergi rumah dia. Dia kata, mari dah, saya ada rumah ni, mari dah. Itu pun ainul yakin. Bila kita sampai rumah dia, hakul yakin, ada sungguh, baru orang panggil hakul yakin situ. Itu di antaranya. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, kumulai kita ini dengan nama Allah yang amat murah pada memberi rezeki akan segala hamba-Nya, Allah yang mukmin dan yang kafir di dalam negeri dunia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni pemurah, sifat Rahman dia ni semua orang tahu lah ke, iaitu sifat pemurah Allah ni, sifat Ar-Rahman itu ialah dia memberi rezeki segala hamba-Nya. Oleh kerana dia sifat Ar-Rahman ni, yang maha pemurah ni, dia bagi belaka orang mukmin, orang yang kafir dalam dunia ambil munak belaka. Orang kafir nak dunia ni ambil belaka. Tu tak kira, dia tak kira pun soal pemurah Allah ni di dunia dia bagi belaka. Padahal orang kafir ni jahat, orang yang Israel tu jahat, dia bagi ambil lah, bagi belaka. Lagi yang amat mengasihani akan segala hamba-Nya yang mukmin dan negeri akhirat. Cuma sifat Ar-Rahim tu berbeza.
Sifat kasih sayang dia tu, pengasihani dia tu hanya segala orang mukmin saja di negeri akhirat. Di akhirat dia akan sayang sungguh mukmin. Bukan di dunia saja, dia bahkan berpanjang di akhirat dia akan kasih kepada orang mukmin ini, Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Allah jelas Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya aku membeli orang mukmin. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya aku membeli orang-orang mukmin ini dengan harta bendanya dia ni dengan syurga. Allah akan bayar di syurga. Jadi sebab tu nak sabit dengan hadis Nabi SAW lain, ahli kebajikan di dunia, mereka juga ahli kebajikan di akhirat kelak. Sebab itulah kita jangan risau. Kita jangan rasa jemu buat kebaikan. Kita buat kebaikan di dunia, ataupun kita kata kita ni ahli kebajikan, maka kita juga akan menjadi ahli kebajikan di akhirat kelak. Sebab sifat panggil sifat pengasih Allah tu di dunia lagi dan perpanjangan sampai lagi akhirat itu di antaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Musannif kita dia mula alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah yang milik segala alam. Kalau kita rasa nak sedap lagi mengikut ilmu nahwiyin, boleh juga. Segala puji-puji itu bagi Allah. Puji itu sebab dia idhafah dengan lillah. Asalnya hamada, dia kawan dengan lillah. Jadi alhamdulillah, asalnya hamada, segala puji, tapi oleh kerana dia idhafah, jadi kita terjemah dengan segala puji-puji milik Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Ni selalu tunggu alim ulama bahas semua puji tu ada empat dah. Tu semaklumlah. Puji qadim bagi hadis, puji qadim bagi qadim, puji hadis bagi hadis, puji qadim bagi hadis, puji qadim bagi hadis bagi qadim. Tu tak lagi dah tu. Puji-puji tu. Allah Taala puji qadim bagi qadim, Allah puji diri sendiri. Semuanya aku Maha berkuasa, layak bagi Allah. Puji hadis bagi hadis, puji qadim bagi hadis, Allah memuji hamba-hambanya yang soleh. Itu bagi tu. Puji hadis bagi qadim, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, layak kita ni puji Allah kerana dia Tuhan semesta alam. Puji hadis bagi hadis, panggil puji makhluk sesama makhluk. Yang puji makhluk sama makhluk, kita puji kepada kita, hakikatnya balik Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kalau kita puji memasukkan seseorang, kita kata sedap kuih dia ni, jadi molek ni, hakikatnya kita puji kuih ke puji tuang yang buat kuih? Mesti kita tanya, siapa buat ni? Orang ni buat. Orang mokcik ni buat. Pandai dia. Pandai belajar mana? Ambil petua mana? Orang akan tanya lalu dia. Sebab hakikat kita puji, kita dah puji kuih pada zahir, tapi kita puji tuang dia. Maka pada hakikatnya kita puji kuih, kita puji tuang dia. Hakikatnya siapa yang menjadikan mokcik yang buat kuih itu? Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hakikatnya balik puji itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidul anbiya wal mursalin. Bermula rahmat dan salam Allah itu, iaitu sabit atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu penghulu segala nabi dan penghulu segala nabi yang mursal. Jadi nabi mursalin, segala rasul-rasul ni mursalin mana rasulah. Segala rasul-rasul, nabi kita adalah ketua sekali. Ini sebuah nabi dia ketua, nisbah rasul pun dia juga ketua. Itu di antaranya hebatnya nabi kita ni, khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah, penutup segala nabi-nabi. Itu bahkan dalam kitab-kitab lain disebut ketika nak menjadi Nabi Adam, iaitu ada dah cahaya Nabi Muhammad, kewujudan Nabi Muhammad akan muncul. Zaman Nabi Adam dah. Mari fahaman-fahaman
mengaji usuluddin salah ataupun tariqah hakikat yang sesat, dia kata hakikatnya cahaya Nabi Muhammad ni sudah ada sebelum ada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ada tariqah sesat, nauzubillah min zalik. Seolah-olah itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala makhluk lah. Maknanya Allah mendahulu, ada yang mendahulu Allah, sedangkan Allah itu qadim. Allah tu bukan hadis. Jadi ada fahaman itu, dia kata oleh kerana dia, orang kata cahaya Nabi Muhammad tu ketika Nabi Adam tu, cahaya Nabi Muhammad, kewujudan akan muncul dari Nabi Muhammad tu ada dah. Bahan ke dia, dia kata cahaya Nabi Muhammad ni ada sebelum zat Allah Ta'ala lagi. Na'udzubillah min zalik. Ni bahaya. Ni ada fahaman ni di Penang. Di Penang ada fahaman tariqah sesat ni. Kerana dia mengaji usuluddin. Sebab tu kadang-kadang kalau tak kena mengaji usuluddin, babah banyak. Sebab tu kadang-kadang ada orang mengaji usuluddin ni, dia orang cerdik. Banyak orang cerdik orang mengaji usuluddin ni. Banyak orang cerdik. Tapi kadang-kadang kan terbabah kalau tidak kenal. Sebab kadang-kadang mengaji usuluddin ni nak iktiraf orang. Kata orang tak kenal Tuhan lah, beginilah. Kadang-kadang baguslah kita mengaji usuluddin, tapi jangan iktiraf orang. Sebab tu maksud untuk guru paling ulama, dia mengaji luar negara, ambil bidang syariah saja. Tu kadang-kadang mengaji usuluddin, dia jadi otak dia jadi dipuasa bahah. Takluk ni ya, sedangkan takluk tu harus lagi belajar ngaji. Dia puasa hebat dah. Dia pelekeh orang ni, hak ni tak kenal Tuhan, hak ni tak kenal Allah, hak ni tak boleh gitu. Ramai yang ngaji usuluddin yang hak molek, tapi ada juga segelintir yang terbabah. Dia suka pelekeh orang lah. Banyak begitu, kadang-kadang ada. Bukan semua, ada segelintir perkara itu. Jadi sebab itulah dalam kita nak mengaji ni, kita kena berhati-hati lebih lagi dalam ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ni, banyak orang mengaji usuluddin ni, usuluddin ni kena barang mikir. Mikir itu comel dah. Tapi kadang-kadang jadi terbabah. Silap dia tu, bukan silap ilmu usuluddin tu, silap diri orang yang ambil ilmu usuluddin tu. Silap dia tak jaga diri dia tu, menyebabkan dia tu banyak. Bukan saya kata, untuk guru banyak khabar begitu. Bila kita tak jaga hati kita, menyebabkan kita berasa kita saja yang kenal Allah, orang lain tak kenal Allah. Menyebabkan kita pelekeh orang. Pergi semayang berjemaah surau, pergi semayang berjemaah di masjid, kalau mudah kenal Tuhan tak jadi benda kok. Betul, tapi bukan cara begitu. Bukan cara begitu. Ajar cara dia begini-gini. Jangan pelekeh, itu di antaranya. Jadi Nabi kita ni ada cahaya dia tu sebelum panggil ketika kewujudan Nabi Muhammad tu ada dah zaman Nabi Adam AS. Jadi dia ni penghulu, dan dia merupakan penghulu segala rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Hebatnya Nabi kita ni. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan segala keluarganya Nabi kita, dan atas segala sahabatnya Nabi kita ni sekalian mereka itu iaitu di kalangan ahli keluarga dan sahabatnya. Itu Nabi kita ni, sahabat Nabi, segala keluarganya, dan begitu juga orang-orang yang mengikut sahabat kita ni, sahabat Nabi kita ni, maka dia juga akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amma ba'd, adapun kemudian daripada itu, musannif kita guna lagi lafaz amma ba'd. Itu lafaz Nabi Daud tu. Nabi Daud ketika dia berkhutbah, dia menyatakan amma ba'd. Jadi kita tiba ke situ. Nabi Daud dia ceramah, dia bukan akan kata amma ba'd. Adapun kemudian daripada itu, tu apa? Maka inilah suatu kitab, dan ku namai akan kitab Al-Muwa'izatul Badi'ah. Arti al-muwa'izu badi'ah tu,
artinya segala pengajaran yang indah-indah. Mau'izah ni pengajaran, al-badi'ah ni yang indah-indah. Jadi musannaf pengarang kitab kita ni, ulama yang alim, yang faqih ni, dia kata aku nak cerita dalam kitab kitab aku nak buat, nak sebut ni iaitu kitab yang menceritakan pengajaran yang indah-indah, yang mana bila masuk dalam jiwa manusia ni, manusia akan sedar, aku ada tak sifat ni. Jadi ia tupu pada jiwa manusia ni. Tu apa? Hei segala anak Adam, lelaki dan perempuan, percayakan olehmu akan segala pengajaran ini. Jangan engkau syak akan dia, kerana segala pengajaran ini setengahnya pengajaran aku ambil daripada perkataan, yakni kalamullah azza wa jalla. Jadi dia kata, pengarang kitab kita ni, dia kata jangan syak, iaitu percaya, pegang sungguh, percaya olehmu akan segala pengajaran yang aku nak sebut ni. Jangan kamu duduk syak-syak lah. Sebab aku ambil ni bukan aku ambil sia-sia, aku ambil tu kerana segala. Sebab apa jangan syak? Sebab apa tu? Jangan tu sebab apa? Illah kepada jangan tu, kerana segala pengajaran ini mana? Yang aku larang supaya kamu jangan syak, yang mana pengajaran supaya kamu percaya pada pengajaran ini, setengahnya aku ambil daripada perkataan Allah Azza wa Jal, yakni kalamullah, kambilan Al-Quran. Dan setengahnya pengajaran ini aku ambil daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengahnya aku ambil daripada Rasulullah sallallahu pula, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengahnya pengajaran aku ambil dari perkataan sahabat radhiyallahu anhum. Aku ambil juga daripada perkataan para sahabat-sahabat. Sebab tu dia larang kita syak, supaya kita pegang sungguh pengajaran ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dah cukup lagi. Dan setengahnya aku ambil daripada perkataan hukama dan ulama yang alim, yang amilin rahimatullahi alaihim, yakni ulama amilin yang beramal dengan ilmu dia. Amilin maksudnya ulama yang beramal. Sebab tu musannaf sebut amilin, sebab ramai ulama-ulama yang tidak beramal dengan ilmu dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu musannaf kita sebutnya amilin dulu. Ulama mana? Yang tu sifat pada kata ulama. Siapa? Amilin, ulama yang beramal. Manalah kalau bila sebut amilin ni, ada ulama yang tidak beramal, ulama-ulama su', na'udzubillah min zalik. Ni kita takut ni, ni bahaya. Jadi aku ambil juga perkataan hukama, orang cerdik pandai. Hukama ni orang cerdik pandai. Ulama yang amilin, ulama yang beramal dengan ilmu dia. Tu aku ambil. Tu ulama musannaf kita kata apa lagi? Hei anak Adam, taruh olehmu pengajaran ini pada sisi kamu, jangan beri jauh akan dia, dan tilik olehmu kepadanya, kepada ni kitab pengajaran dan kitab ni sehari sekali, atau sejumaat sekali, atau sebulan sekali. Jangan kamu takhirkan daripadanya pengajaran, mudah-mudahan jadi lembut hati kamu. Tu musannaf kita sebut gini apa? Siapa supaya kita jaga sungguh kitab ni sebagai pengajaran. Sebab tu ulama-ulama dulu, dia pagi-pagi dia tengok kitab ni, macam kitab Idris Salikin ke apa lagi, dia tengok pengajaran-pengajaran ni dia kata kamu simpan kitab ni pengajaran ni, jangan kamu letak jauh-jauh lah. Dan kamu tilik kalau boleh sekali sehari ke, kamu ada masa tilik sekali dalam masa tu, atau sejumaat sekali, yakni seminggu sekali lah. Ataupun sibuk, kamu tengok seminggu sekali, tengok apa dah kitab Mau'izatul Badi'ah ni. Dan sebulan sekali, kalau boleh ada kitab ni tengok sebulan sekali. Jangan duduk tengok surat khabar Metro Harian, Sinar Harian saja, ataupun handphone saja. Ni tengok juga hak ni, kata musannaf ni.
Ni sebulan sekali. Jangan kamu takhirkan daripadanya. Yang mutakhir jangan kamu tinggal. Takhir dengan maksud jangan kamu tinggal terus. Tak cara langsung. Itu takhir maksudnya. Mudah-mudahan, dia doa pula pada kita, mudah-mudahan jadi lembut hati kamu. Mudah-mudahan kamu dengar ni, hak pengajaran aku nak cerita ni akan jadi hati lembut. Tu hati biar jadi lembut. Sebab hati lembut akan mudah segala. Hati, salah satu hati anugerah Allah kepada seorang hamba tu, rezeki yang paling besar dalam kehidupan dia ada hati lembut. Bila ada hati di lembut tu, yakni ketenangan jiwa dia tu. Apa tu Syekh Sya'rawi kata, rezeki paling besar dalam kehidupan seseorang itu hati lembut, yakni orang panggil ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa tu paling besar sekali. Tu hak baru hak lain. Tu hak lain. Tu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Anak Adam, jika kamu percaya akan pengajaran ini serta kamu amalkan akan dia, maka kamulah hamba Allah yang pilihan. Dan jika kamu mungkar, yakni engkar akan dia, tak percaya benda lah, benda main begini, semua buat nakut-nakut orang, tak ada kitab lain. Kalau buat main gitu, akan dia ni kamu engkar ni maksudnya dah berakhir. Dah mengaji, lepas tu tambah tu kritik pula, kata apalah gini. Engkar maksudnya dengan engkar, mungkar dengan mana engkar, yakni dengan bilafzil kalam, dengan lafaz percakapan yang buruk, qabih. Dia pada kita lain disebut dengan kata yang buruk-buruk lah. Jangan, kalau tambah tu tinggal secara, jangan pelekeh. Tu di antaranya. Itu di antaranya disebut oleh musannif rahimahullah ta'ala. Dan tiada kamu amal akan dia, dan jika kamu engkar, tiada kamu amalkan dia ni, maka kamulah makhluk Allah yang kerugian. Yakni kalau kamu dah beramal, buat pengajaran hak dalam ni, kamu akan menjadi makhluk Allah yang rugi. Tengok, kita dengar begitu. Kadang-kadang fahaman hak yang mengaku sebagai salafi ni, bid'atun dalalah, sesat. Bid'ah lah dia ni hak ulama-ulama yang bertahun wali ni. Dia bukan sia-sia hak dia kata begini untuk kebaikan umat. Sebab tu dia kata begitu. Jika ada kamu hafal 1000 kitab sekalipun, kalau kamu engkar, kalau kamu tidak amalkan dia, kamu adalah makhluk Allah yang rugi. Dan jika kamu hafal 1000 kitab sekalipun, apa benda ni? Apa ni musannaf kita nak cerita? Tu sangat ni. Kalau kita hafal 1000 kitab sekalipun, tak mengaji kitab ni, tak berapa kemah. Tak berapa kemah lah. Bukan dosa, tak berapa kemah. Jangan ukur dosa. Ada kadang-kadang silap juga. Orang kadang-kadang dia ngajar kitab ni, tak boleh kata. Awak tolak ulama-ulama. Tak boleh. Kita kena pertengahan. Nak ambil. Mau ambil pengajaran sudah, tapi jangan engkar, jangan kritik. Kalau boleh beramal. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa berkehendak kemenangan di dalam dunia, dalam sawak situ kalau ada tu di dalam, disebut dalam saja. Hak yang salah cetak ni, hak cetak yang benar dia ada tambah di segi. Berkehendak kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat, maka hendaklah menaruh akan kitab ini serta melazim menilik ke dalamnya, kerana adalah kitab ini beberapa pengajaran. Jadi kerana kalau boleh kitab ni sipang molek. Kalau ada masa tengok apa pengajaran. Tu di antaranya. Tu di antaranya. Tak rugi. Kitab ni kita beli tak rugi. Azkar Imam Nawawi pun begitu juga. Kalau siapa kata ada kitab Azkar Imam Nawawi, tu kitab-kitab yang berkat belaka tu. Imam Nawawi buat azkar, zikir-zikir bagi Imam Nawawi tu. Banyak fadilah tu. Oleh ada. Tak apa.
Kalau kita rasa saya dah apa cucu, ada cucu akan datang, ada cicit akan datang, dia tengok tok aku ni ada kitab ni, dia pun dia pegang. Mana tahu, tak mesti dia jadi ustaz, tak mesti dia mengaji agama. Dia mana tahu, dia minat baca, dia mengaji juga, walaupun dia bukan ustaz, dia lebih lagi dia ustaz. Dia walaupun dia tidak ustaz, dia buka kitab ni lihat ni, dia baca. Anak cucu ciyak tu. Tu dia antara kita duduk ketika tu kita duduk dalam kubur dah. Bila kita duduk kubur, dia baca mengalir pada kita. Tu kita tengok tu antaranya. Ini disebut sini. Maka pengajaran yang pertama, tu baru nak sebut apa pengajaran ni. Maka pengajaran yang pertama berkata Allah Subhanahu wa taala, bercengan aku, bercengan ay haibah, yakni ta'jubin. Bercengan aku bagi barang siapa yakin ia mati, maka betapa bersuka-suka ia. Dan satu tu tercengang aku artinya ujub ataupun hairan lah. Tu nombor satu tu. Musannif kita terjemah nak beri mudah lagi. Aku bagi mereka yang yakin ia akan hisab, yakni kira-kira pada hari kiamat, maka betapa mereka menghimpunkan ia akan hartanya. Dan tercengang aku bagi mereka yang yakin ia akan kubur, maka betapa tertawa ia. Tu kalau misalnya di rahimahullah taala. Pengajian pertama kata musannif ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi nah. Jadi musannif kita ni himpun dalam kitab ni macam-macam lah. Hadis kursi ada, sabda Nabi ada, hukama ada belaka. Dia dibuat mari Allah Taala sebut, Allah Taala firman apa? Aku berkata Allah Subhanahu wa taala bercengang aku, yakni aku berasa hairan barang bagi mereka yang yakin ia mati, betapa bersuka-suka ia. Ni bagi orang yang dia yakin bahawasanya mati akan tiba. Tak kira usia umur berapa, tak kira. Tapi kenapa dia dia bersuka-suka? Dia suka-suka. Dah kalau begitu tak boleh sukalah saya. Duk main ingat mati-mati tu tak boleh suka saya kalau begitu. Cucu-cucu balik saya nak suka tak boleh lah kalau begitu. Beratlah kalau begitu. Apa maksud suka tu? Maksud bersuka dengan kita lalai daripada perintah Allah. Suka tak salah, seronok, gembira, tak salah. Tapi maksud bersuka tu jangan kita tinggal perintah Allah. Teruskan buat perintah Allah. Tak kira tak kira kita duduk di mana saja, sentiasa kita buat perintah Allah. Maksud bersuka-suka itu maksudnya kita sia-sia pekerjaan perintah Allah. Kalau kita yakin bahawasanya mati itu akan ada, kata Allah, aku rasa hairan kenapa kita tidak buat persediaan untuk menghadapi mati itu. Maka bersuka ia. Tercengang aku, maka barang siapa yang yakin ia akan hisab. Ini bagi yang orang yang yakin akan hisab, yakni kira-kira pada hari kiamat. Hisab mana kira-kira, penimbang pada hari kiamat kelak. Maka betapa himpun ia akan harta. Kenapa? Dia yakin akan hisab banyak di hari kiamat kelak. Kenapa dia ni? Dia duduk berhimpun harta. Tak infak. Kalau begitu tak boleh himpun harta. Apa maksud sini? Tak boleh himpun harta lah kalau begitu. Maksudnya tidak ada buat infak, tak sedekah langsung. Hidup dia saja, tak cara langsung kepada orang. Maka hak ni kata musannif berpandu kepada Al-Quran, iaitu pandu hadis kursi, yakni betapa kita akan dihisab satu persatu. Kalau kita ada harta banyak, kita buat kebaikan ataupun guna jalan yang baik, alhamdulillah, itu akan ringankan hisab kita. Itu di antaranya. Dan ajiblah aku, ni Allah SWT firman lagi ni, yakni hairan aku barang siapa yang yakin barang siapa itu akan akhirat, maka betapa bersenang-senang ia di dalam dunia. Aku rasa hairan juga, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rasa maksud hairan tu
Allah Ta'ala kata apa wahai hamba aku. Dan hadis lain, wahai hamba aku, kenapa ni? Mu tahu mati akan ada. Mu tahu bahawasanya akhirat akan ada. Maka bertapa bersenang-senang ia dalam dunia. Ini sama juga. Bukan tak senang atas dunia. Maksudnya mensia-siakan guna dunia ke arah yang tidak baik. Allah Ta'ala beri sihat tubuh badan, malah buat ibadah pula. Itu dunia yang sia-sia tu. Bukan tak boleh senang. Itu di antaranya. Ini ada iktibar di ulama hadis akan bahas berkaitan hal ini. Tidak antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin rabbal alamin. Dan tercengang aku barang siapa yang yakin ia akan fana dunia dan hilangnya dunia, maka bertapa mengambil ketetapan di dalam dunia. Jadi Allah Ta'ala kata, wahai hambaku, wahai anak Adam, mu tahu dunia ini akan fana dan dunia ini akan hilang. Seorang-seorang mati, kita kenal, kita baik mati dah. Mu tahu betapa ia mengambil ketetapan. Kenapa kamu ambil dunia ni seolah-olah mu tak mati? Mu tinggal perintah Allah, mu tinggal perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT. Kenapa? Itu di antara disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis kursi. Itu di antaranya. Sebab tu musannif suruh kita baca semua kitab ni. Kita ada masa tengok. Jangan suluh orang. Satu silap ngaji kita duk suluh orang. Dia ni dah kena ni. Suluh pertama sekali, suluh diri kita ni. Aku ada tak sifat ni? Kalau kita tak ada, alhamdulillah. Kalau kita ada, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang itu di antaranya. Dan tercengang aku bagi barang siapa alim dengan lidahnya, jahil dengan hatinya. Dan tercengang aku barang siapa yang bimbang ia dengan keaiban manusia padahal lupa ia keaiban dirinya. Kita bertulis itu. Dan tercengang aku bagi barang siapa yang alim dengan lidahnya dan jahil dengan hatinya. Bertulis itu. Dan tercengang. InsyaAllah mau panjang kita sambung balik dengan pengajaran yang disebut oleh musannif rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan jadi ibrah kepada kita, mudah-mudahan manfaat kita di dunia dan akhirat. Carilah ridha Allah, Allah Ta'ala ridha kepada kita insya-Allah. Suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, insya-Allah akan letakkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fina mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma jam'ana hadha jam'ahuma wa tafarraqna min ba'da tafarraqan ma'suma. La taj'al lahu fina la ma'ana shakiya. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند التهدينا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.